Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin 1.30 23 Oktober bersama saya Syahira Izzati Yaakob. Tajuk utama tengah hari ini. Banjir di Johor surut, mangsa mula pulang ke rumah. Juga kanak-kanak perempuan rentung dalam kebakaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seorang kanak-kanak perempuan rentung dalam kebakaran di sebuah rumah di Kampung Melayu Miri, Sarawak awal pagi tadi. Mengikut laporan, pihak bomba menerima panggilan berhubung kejadian pada jam 4.17 pagi tadi. Bagaimanapun, sebaik pasukan penyelamat itu tiba, rumah berkenaan telah musnah sepenuhnya. Ketika kejadian, mangsa tinggal berdua bersama datuknya, manakala 3 adik-beradiknya yang lain tinggal di rumah mereka, kira-kira 30 meter dari tempat kejadian. Mangsa yang maut dikenali sebagai Siti Nur Hidayah Zamri, 11 tahun. Mayat diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Baik, 4 remaja maut manakala seorang lagi parah selepas kereta yang mereka naiki bertembung dengan sebuah bas di Jalan Dangabe, Johor Bahru pagi tadi. Kejadian berlaku jam 5.31 pagi berhadapan Muzium Diraja. Pemandu dan penumpang bas tidak mengalami kecederaan. Jurucakap polis berkata mangsa yang maut dikenali sebagai Kenny Lau Chen Chuan, 16 tahun, serta Liu Hong Jun, Eng Chi En dan Denny Lau Yen Ping masing-masing berusia 18 tahun. Mereka maut di tempat kejadian. Semua mangsa dihantar ke Hospital Sultanah Aminah untuk bedah siasat. Pegawai Operasi Bomba dan Penyelamat Pegawai Bomba Kanan 2, Rafi'i bin Sarim berkata, sebuah jentera bersama 8 anggota bergegas ke lokasi sebaik menerima panggilan. 2 mangsa tersepit dalam bangkai kereta, manakala 2 lagi tercampak keluar daripada kereta. Katanya seorang mangsa yang cedera parah telah dikeluarkan oleh orang ramai dan dikejarkan ke hospital. Disempurnakan oleh Vivo Nex 3, masa depan tanpa batasan. Baik, keadaan banjir kilat yang melanda Kampung Ulu Pulai dan Kampung Pulai, Gelang Patah Johor sejak semalam semakin reda. Jumlah mangsa banjir yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara Sekolah Kebangsaan SK Kampung Pulai turut berkurangan kepada 17 penduduk setakat jam 12 tengah hari tadi. 2 pusat pemindahan sementara dibuka termasuk di Dewan Masjid Kampung Ulu Pulai berikutan banjir kilat yang melanda di kedua-dua kampung itu semalam. Walaupun dijadikan sebagai pusat pemindahan sementara, namun persekolahan di Sekolah Kebangsaan Kampung Pulai berjalan seperti biasa pagi tadi. Tinjauan di pusat pemindahan sementara mendapati kebanyakan bangsa telah pulang ke rumah masing-masing. Mereka mengambil kesempatan untuk membersihkan rumah memandangkan cuaca yang baik dan cerah serta air yang sudah surut. Namun begitu, pusat pemindahan sementara masih beroperasi sehingga kini. Malam semalam, seramai 61 penduduk masih berada di kedua pusat pemindahan sementara SK Kampung Pulai dan Dewan Masjid Kampung Ulu Pulai berbanding 103 penduduk yang ditempatkan pada sebelah petang. Di satu lagi pusat pemindahan sementara di Dewan Masjid Ulu Pulai, keadaan dilaporkan sama. Lebih 500 mangsa banjir telah pulang ke rumah masing-masing. Baik, untuk butiran lanjut, kita terus bersama wartawan Zahir Senapiah. Zahir, boleh kongsikan perkembangan terkini di sana? Terima kasih rakan penyampai di studio. Saya kini berada di Dewan Masjid Kampung Ulu Pulai di Pontian ini, di mana ia menjadi salah satu daripada 5 pusat pemindahan sementara yang dibuka sejak petang semalam bagi menempatkan mangsa banjir di beberapa buah kampung di sekitar Pontian ini. Dan secara keseluruhannya, kini terdapat kira-kira 330 mangsa banjir di 76 pusat pemindahan PPS yang telah beroperasi sejak malam semalam, di mana jumlah itu agak berkurangan jika dibandingkan dengan petang semalam, di mana petang semalam terdapat 558 mangsa
membabitkan 123 keluarga yang telah dipindahkan akibat rumah mereka dinaiki banjir. Dan kalau kita dapat saksikan di kawasan hadapan saya ini, sebahagian besar daripada penduduk termasuk kaki tangan JPAM dan juga Jabatan Kebajikan Masyarakat di Pontian ini mengadakan gotong royong bagi menyediakan makan malam yang akan disediakan sebentar lagi. Dan mereka ini sebahagian daripada mangsa yang ditempatkan di pusat pemindahan ini telah kembali ke rumah masing-masing pagi tadi untuk melihat rumah mereka dan dijangka kembali petang ini. Apa yang menjadi tumpuan sekarang ialah fenomena air pasang besar yang akan berlaku kira-kira bermula jam 2 petang ini, dan penduduk diminta bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan termasuk rumah-rumah di kawasan rendah akan dinaiki air sekali lagi. Dan nasihat telah dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negeri agar mereka lebih berhati-hati kerana air pasang besar ini jika ditambah dengan turunnya hujan lebat akan mengakibatkan air naik dengan mendadak dan cepat. Dan buat masa ini belum ada sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku dan kita berharap benda ini tidak akan berlaku dan penduduk diharap mengambil langkah berjaga-jaga yang sewajarnya. Dari Kampung Ulu Seri Pulai ini, saya melaporkan untuk TV3 kembali bersama rakan penyampai di studio. Silakan Syirah. Baik, terima kasih Zahir atas perkembangan itu tadi. Selamat bertugas kita ucapkan. Kita ke laporan seterusnya. Baik, cadangan kerajaan untuk menggubal dan mengkaji bagi membolehkan syarikat kewangan menawarkan pinjaman secara dalam talian antara yang menarik perhatian dalam sidang Dewan Rakyat pagi tadi. Untuk butirannya, kita bersama wartawan Raja Farhani Amanda Raja Faisal di Parlimen. Silakan. Baik, terima kasih Syahira. Kerajaan sedang menggubal dan mengkaji beberapa permohonan bagi membolehkan syarikat-syarikat peminjam wang beroperasi secara atas talian. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT Zuraida Kamarudin berkata, melalui penggubalan akta ini, ia dapat melindungi pengguna supaya tidak dianiaya. Masih lagi dalam peringkat penggubalan SOP ataupun pindaan akta-akta yang membolehkan kita membuat pinjaman secara digital dan tidak secara konvensional. Jadi kita akan melihatkan perkara ini sebagai satu perkara yang positif kerana memudahkan transaksi di antara peminjam dan dengan yang tukang pinjam. So ini tengah diteliti dan insya-Allah kita akan memperketatkan juga kawalan peminjam dengan meminjam dengan kita sedang bergubal juga akta kredit pengguna yang akan melindungi pengguna dengan lebih baik dan supaya mereka tidak dianiaya. Terima kasih. Beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Bera Datuk Seri Ismail Sabri mengenai tindakan kerajaan sama ada menggubal akta sedia ada dalam mengawal peminjam wang secara atas talian. Tambahnya, KPKT sehingga kini tidak meluluskan apa-apa syarikat peminjam wang secara atas talian. Zuraida turut memaklumkan di peringkat kredit komuniti pihaknya menerima 1,416 aduan dari tahun 2017 hingga 2019. Daripada jumlah itu, 469 kes membabitkan pertuduhan di mahkamah, manakala 291 kompaun dikenakan. Walaupun kerajaan sentiasa memastikan hak rakyat Malaysia di luar negara terpelihara, namun isu membabitkan pekerja dan majikan yang berlaku di luar negara bukan dalam bidang kerajaan. Timbalan Menteri Luar Negeri Datuk Marzuki Yahya menasihati pekerja yang ingin bekerja di luar negara untuk berhati-hati dengan tawaran serta faham dengan kontrak dan undang-undang sesebuah negara. Terdapat seramai 35,783 orang rakyat Malaysia yang telah mendaftarkan diri dengan pejabat-pejabat perwakilan Malaysia di luar negara. Tuan Yang di-Pertua, kerajaan sentiasa prihatin terhadap isu-isu yang dihadapi oleh rakyat Malaysia di luar negara tanpa mengira negeri asal mereka dalam hal ini. Kerajaan sentiasa menekankan supaya rakyat Malaysia yang ingin bekerja di luar negara agar berhati-hati dengan tawaran kerja yang diberikan. Memahami kontrak yang dikemukakan dan memastikan undang-undang tempatan termasuk undang-undang buruh sedia ada
dipatuhi sewajarnya. Ini penting bagi mengelakkan mereka daripada menjadi mangsa penipuan dan ditimpa masalah di kemudian hari. Beliau menasihatkan rakyat Malaysia yang ingin bekerja di luar negara untuk mendaftar terlebih dahulu di Pejabat Perwakilan Malaysia sebelum bertolak ke luar negara. Langkah itu dapat mengelakkan mereka berdepan masalah jika berlaku sesuatu perkara yang tidak diingini. Kerajaan bersedia membantu usahawan kecil dan sederhana dalam menghadapi krisis ekonomi global yang mampu menjejaskan perniagaan mereka. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan Datuk Dr. Muhammad Hatta Mat Ramli berkata, kementeriannya menyediakan pelbagai bantuan dan usaha dalam menyediakan platform pemasaran agar usahawan dapat mengeksport barangan mereka ke luar negara. Apakah strategi khas ataupun strategi pembaharuan utama kementerian akan dilaksanakan untuk membantu usahawan-usahawan baik pun sederhana atau kecil mengelak daripada dilanda ekonomi krisis. Kerajaan bersedia untuk membantu usahawan-usahawan kecil khususnya dan sederhana ini untuk menangani isu-isu ini melalui penyediaan-penyediaan mereka di dalam keusahawanan yang sustainable, melalui bantuan-bantuan dari segi menyediakan platform-platform pemasaran contohnya, membantu usahawan-usahawan kita bersedia dengan kemudahan-kemudahan supaya mereka boleh mengeksport barangan mereka, ada disediakan di bawah program kementerian ini. Dan kita juga pergi ke seluruh negara untuk mengatur program-program seperti yang dibuat di satu daerah, satu industri. Begitu juga yang disediakan oleh kementerian lain, kementerian luar bandar misalnya, membangunkan usahawan-usahawan kecil. Jadi kita yakin dengan dana yang sedia ada ini, kita tidak akan terjejas untuk masa terdekat ini oleh sebarang perubahan di dalam ekonomi. Tambahnya, kementerian berusaha untuk meramaikan usahawan dengan menyediakan platform-platform keusahawanan yang lebih baik agar industri perusahaan kecil dan sederhana PKS dapat membantu ekonomi negara. Dengan itu, sekian saja laporan dari Parlimen. Saya Raja Farahani Amanda Raja Faisal. Kita kembali ke Sri Pentas. Baik, terima kasih Amanda. Langsung dari Parlimen, kita ke laporan seterusnya. Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik mengarahkan pihak kementerian menyiasat segera jika terdapat mana-mana individu termasuk anggota dalaman yang bertanggungjawab membenarkan komik propaganda politik, inisiatif jalur dan jalan meraih manfaat bersama garapan Hiu Kuan Yew diedarkan di sekolah. Kementerian Pendidikan KPM juga akan memastikan siapa sahaja jika terbukti benar dakwaan terbabit membenarkan komik itu disebarkan akan dikenakan tindakan tegas. Dalam kenyataan di laman Facebooknya hari ini, Dr. Mazli sekali lagi menegaskan pengedaran komik itu tidak pernah mendapat kelulusan KPM. Mana-mana sekolah yang sudah menerimanya sudah diarahkan untuk tidak disebarkan. KPM juga kata beliau tidak akan sesekali berkompromi dengan mana-mana pihak yang cuba mempergunakan sekolah sebagai alat propaganda murahan. Lebih 45 warga asing ditahan dalam operasi Gagak Hitam yang dilancar Jabatan Imigresen Selangor di Kajang Selangor malam tadi. Operasi bermula jam 11.30 malam itu mensasarkan beberapa rumah yang dikesan menyewa kepada warga asing terutamanya dari Afrika. 68 pegawai dan anggota penguatkuasa dikerah ke beberapa blok Pasar Puri terbabit. Ada yang bertindak agresif untuk meloloskan diri. Hasil pemeriksaan mendapati satu unit rumah di Pangsapuri dekat Bandar Sarjana Putra didiami antara 8 hingga 10 orang penghuni warga asing. Kita target pada malam ini adalah di kawasan Sarjana yang kita target apartmen yang dihuni oleh warga asing yang mungkin di kalangan ini adalah daripada pelbagai warga negara yang disyaki mempunyai PAS yang mungkin yang telah tamat tempoh dan juga yang tidak memiliki PAS. Kesemua tangkapan dibawa ke Ibu Pejabat Imigresen Selangor untuk proses dokumentasi. Operasi berakhir jam 5 pagi tadi.
Golongan sasaran kini boleh memiliki rumah idaman menerusi skim pembiayaan perumahan Smart Mortgage SJKP. Ia direalisasikan menerusi kerjasama antara Bank Muamalat dan Syarikat Jaminan Kredit Perumahan SJKP Berhad. Skim itu juga selari dengan aspirasi Bank Muamalat untuk membantu golongan memerlukan membeli rumah pertama. Terdahulu berlangsung majlis menandatangani memorandum perjanjian antara Bank Muamalat dan Syarikat Jaminan Kredit Perumahan serta Pelancaran Smart Mortgage SJKP. Di bawah perjanjian itu, Bank Muamalat menjadi bank terbaru menawarkan skim pembiayaan perumahan kepada pelanggan yang layak. Golongan sasaran yang dimaksudkan adalah mereka yang tidak mempunyai pendapatan tetap seperti peniaga kecil, nelayan serta petani. Selain mereka yang berpendapatan tetap tetapi dengan gaji rendah seperti operator kilang dan pekerja am. Kami berharap dengan adanya usaha ini dapat melebarkan skim ini kepada semua masyarakat bagi memastikan setiap keluarga di Malaysia mempunyai peluang untuk memiliki rumah sendiri. Bagi skim itu, Bank Muamalat mensasarkan agihan pembiayaan sebanyak 70 juta ringgit kepada 300 pelanggan pada tahun pertama. Kadar keuntungan yang ditetapkan sekitar 5%. Skim Smart Mortgage SJKP itu akan dijamin oleh SJKP bagi memudahkan pembiayaan perumahan meskipun golongan sasaran tidak memiliki penyata pendapatan bulanan. Rumah yang dijamin adalah up to RM300,000. Including MRTA, gaji minimum adalah RM1,000 sebulan. Jadi ada calculation dia boleh diberi oleh pihak bank nanti. Skim ini tidak hanya terhad kepada rumah baru tetapi juga untuk rumah yang dijual semula serta lelong. SJKP diperkenalkan kerajaan pada Januari 2008 melalui penubuhan SJKP Berhad bagi membantu golongan sasar memiliki rumah impian dengan bantuan pembiayaan daripada institusi. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kembali dengan laporan antarabangsa. Turki dan Rusia mencapai perjanjian untuk memastikan pengunduran pasukan Kurdis dari kawasan sempadan Turki, Syria dan melancarkan rondaan bersama. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang menyifatkan perjanjian itu sebagai bersejarah mengumumkan Ankara tidak akan menyambung semula serangan ke atas wilayah Syria. Perjanjian dicapai bersama rakan sejawatannya Presiden Rusia Vladimir Putin berikutan perbincangan yang diadakan di Sochi, Rusia. Pengumuman dibuat lewat semalam beberapa jam sebelum tempoh gencatan senjata yang diumumkan oleh Turki sebelum ini berakhir. Perjanjian itu mengukuhkan peranan Rusia dan Turki sebagai pemain asing utama di Syria. Ia selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan penarikan pasukan tenteranya dari utara Syria. Untuk mengetahui laporan lanjut berhubung serangan Turki ke atas Syria bersama rakan setugas, Laili Mulyati Alizam kini sudah bersedia di meja antarabangsa. Jadi Laili boleh terangkan dengan lebih terperinci mengenai elemen yang dipersetujui oleh Turki dan juga Rusia. Laili. Baiklah, seperti yang sedia maklum, Presiden Turki dan Rusia telah mempersetujui memorandum persefahaman yang mengandungi beberapa perkara. Antaranya termasuk pasukan polis tentera Rusia dan pengawal sempadan Syria akan menyingkirkan militia unit perlindungan rakyat Kurdis YPG dan senjata mereka dari kawasan zon selamat sepanjang 30 km dari sempadan Turki-Syria. Operasi akan bermula pada tengah hari waktu tempatan. Mereka diberikan tempoh selama 150 jam untuk melaksanakannya. Sementara itu, bermula pada jam 6 petang Selasa depan, polis, tentera Rusia dan tentera Turki akan memulakan rondaan di zon selamat. Kawasan Kamishli walau bagaimanapun difahamkan terkecuali dari pemantauan itu. Seperkara lagi yang perlu diingatkan, perjanjian yang dimeterai itu juga akan membolehkan Turki mengawal kawasan yang menjadi sasarannya dalam serangan ketenteraan baru-baru ini iaitu di utara Syria. Syira. Baik Laili, susulan perjanjian antara Turki dan Rusia, bagaimana pula dengan nasib 3.6 juta pelarian Syria yang berada di Turki, Laili? Baiklah.
Berdasarkan perjanjian itu kedua-dua negara, Turki dan Rusia bertekad untuk memerangi keganasan dalam semua bentuk selain memerangi sebarang agenda pemisah di wilayah Syria. Berdasarkan perjanjian itu lagi, usaha juga akan dilancarkan untuk memastikan jutaan pelarian Syria yang kini berlindung di Turki kembali ke tanah air secara sukarela dan tanpa sebarang ancaman terhadap keselamatan mereka. Ankara juga berkata sebahagian daripada 3.6 juta pelarian Syria di Turki boleh ditempatkan di kawasan zon selamat. Sebelum ini, antara tahun 2011 dan 2017, lebih daripada 224,000 bayi dan keluarga pelarian Syria dilahirkan di Turki dan mereka ini disedia maklumkan tidak mempunyai status kewarganegaraan Turki maupun Syria. Okey, baiklah, itu sahaja laporan saya dari meja antarabangsa. Sama-sama kita doakan agar keadaan di Syria bertambah baik. Kembali kepada rakan setugas di Studio A. Syirah, silakan. Terima kasih Laili atas laporan itu tadi. Baik, jika semalam Presiden Indonesia Joko Widodo mengekalkan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Kewangan, hari ini Presiden itu mengumumkan barisan kabinetnya yang baru bagi penggal kedua. Antara yang menjadi perhatian pencabar kuat beliau pada pilihan raya April lalu, Prabowo Subianto yang dilantik sebagai Menteri Pertahanan. Presiden Indonesia Joko Widodo mengumumkan barisan kabinet barunya untuk penggal kedua dengan memilih bekas Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengetuai pasukan ekonomi. Sementara itu, jawatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan diisi oleh pengasas bersama Gojek, Nadiem Makarim. Bekas Ketua Pengeluar Baja Negara Arifin Tasrif dilantik sebagai Menteri Tenaga dan Sumber Mineral, manakala Sekutu Lama Jokowi Luhut Panjaitan mengekalkan kedudukannya sebagai Menteri Penyelaras Hal Ehwal Maritim yang juga memantau sektor sumber asli dan pelaburan. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sukan kejayaan memenangi 2 pingat kejohanan berbasikal Trek Asia 2020 di Korea Selatan dianggap berbaloi buat jago berbasikal trek negara Muhammad Azizul Hasni Awang. Ini kerana pelbagai rintangan terpaksa ditempuhi sebelum kejohanan itu, termasuk mengalami retak tulang jari telunjuk kanan ketika sesi latihan 4 minggu lalu. Gara-gara itu, Azizul terpaksa menjalani pembedahan kecil sebelum berlepas ke Korea Selatan. Justru kejayaan meraih emas acara pecut dan perak dalam acara kirin sudah pasti menggubat segala rintangan yang terpaksa dilalui. Azizul Hasni tiba di KLIA 2 semalam bersama rakan sepasukan dan jurulatih negara John Bisley. Satu pencapaian yang amat bermakna buat diri saya dan saya rasa untuk negara juga. Yang penting mata yang ditawarkan untuk acara sprint itu juga banyak. Jadi kita nampaklah sinar untuk kemungkinan saya boleh qualify 2 acara untuk Olimpik nanti, insyaAllah. Selepas ini, dia perlu menghadapi 3 lagi siri Piala Dunia, iaitu di Hong Kong, New Zealand dan Brisbane untuk mengekalkan mata ranking yang dikumpul bagi kelayakan ke Sukan Olimpik 2020 di Tokyo. The Pocket Rocketman itu berada dalam kelas tersendiri apabila meraih gelaran juara Asia buat kali ke-10 selepas mengungguli acara pecut lelaki individu. Dalam aksi penentuan pingat emas yang berlangsung di Velodrome Pusat Latihan Kebangsaan Jincheon Isnin lalu, Azizul Hasni menewaskan pelumba Jepun Yuta Wakimoto. Beralih ke perkembangan Liga Juara-Juara Eropah, 8 perlawanan peringkat kumpulan berlangsung semalam, antaranya menyaksikan kemenangan pertama Real Madrid ke atas klub Turki Galatasaray 1-0. Juga mencatat kemenangan Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Tottenham Hotspur dan Manchester City. Selepas seri di laman sendiri pada aksi kedua awal bulan lalu, Real Madrid berusaha mencari 3 mata untuk menyaingi PSG dalam kumpulan A. Gol tunggal Toni Kroos pada aksi menentang Galatasaray di Istanbul, Turki membantu Real Madrid merakam kemenangan pertama. Umpanan Eden Hazard berjaya disudahkan Kroos pada minit 18. Kemenangan ini membolehkan Real Madrid mendaki ke tangga kedua kumpulan A. Namun ketinggalan 5 mata di belakang pendahulu PSG. Baiklah, sekian paparan Buletin 1.30. Sebelum berpisah, saksikan kemahiran seorang remaja dari Perancis menari sambil bermain papaluncur sehingga tular di YouTube baru-baru ini. Tapi sebelum itu, kita saksikan BU Extra. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.